warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, apa khabar ya haji dan hajah semua? Sihat? Sudah makan? Okay, alhamdulillah, mudah-mudahan apabila kita berada di bumi Madinah ini, saya harap haji dan hajah semua dapat menjaga kesihatan, terutamanya kerana perjalanan kita masih jauh lagi untuk mengerjakan ibadah umrah di Mekah Al-Mukarramah. Jadi para tetamu Allah, penjarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita mengenali perjalanan kita lebih jauh lagi, eloklah saya memperkenalkan diri saya dahulu. Tak kenal maka tak cinta. Betul tak? Okey, betul kan? Jadi sebab itulah saya ni merupakan nama yang diberi oleh ibu bapa saya adalah Abdul Hafiz bin Matwa. Boleh panggil Hafiz, boleh panggil Adinda Hafiz, boleh panggil ayahanda ataupun bonda kepada haji dan hajah semua. Okey, jadi kan itulah apabila kita berada dalam satu rumpun yang sama, satu kelompok yang sama, haji dan hajah dengan saya tak perlu ada gap. Haji dan hajah semua boleh anggap saya sebagai anak, kerana apabila haji dan hajah dapat saya sebagai anak, sudah tentu haji dan hajah semua tak akan segan untuk menanyakan sebarang persoalan, sebarang hukum hakam, sebarang perjalanan kita berada di bumi Mekah Al-Mukarramah dan juga bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi saya berasal daripada Teluk Intan, Perak. Dan sekarang ni menetap di Bangi, dan sekarang saya bekerja di Yayasan Dakwah Islamah Malaysia Yadim di Putrajaya, dan saya part-time lah bertugas di Andalusia. Jadi para tetamu Allah, penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada para tetamu Allah, inilah yang apabila kita nak melakukan ketika mana kita bertaaruf dalam satu keluarga ini. Selain daripada saya yang bertaaruf, haji dan hajah semua kena taaruf juga untuk memperkenalkan diri haji dan hajah, supaya di antara haji dan hajah ini tak ada gap. Maksudnya haji ini boleh mengenali hajah ini, hajah ini boleh mengenali haji ini. Dan apabila kita berada dalam satu rumpun, kalau sekiranya lah di kalangan kita ni ada yang berpangkat, ada yang datuk, ada yang Tan Sri, izinkan saya untuk memanggil haji dan hajah semua dengan panggilan haji dan hajah. Kenapa? Apabila saya memanggil panggilan haji dan hajah ini adalah satu panggilan yang bagi saya cukup baik untuk saya panggil haji dan hajah ini, dan yang mungkin dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, mudah-mudahan yang sebelum ini haji dan hajah tak pernah mengerjakan haji, insya-Allah dengan panggilan ini mudah-mudahan haji dan hajah dapat mengerjakan ibadah umrah ataupun haji pada masa tahun akan datang. Terima kasih Ustaz Hafiz. Kalau panggil baby boleh? Kurang je Ustaz. Ustaz, boleh Ustaz berselawat sikit? Dalam lagu Cindai. Tak, saya kurang je. Okey Ustaz boleh tak kita minta Ustaz ceritakan tentang Quba? Senang, tapi tak nak benda-benda biasa yang kita dengar tu. Benda-benda extra special sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para tetamu Allah, penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah pada pagi ini kita akan mengadakan ziarah luar, dan perjalanan kita adalah untuk menuju ke Masjid Quba. Okey, Masjid Quba. Sebelum kita meneruskan perjalanan kita, sama-samalah kita membaca doa musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma anta sahibu fis safar wa khalifatu fil mal wal aulad wal ashab. Allahumma faznahum fi dunya wa ahatiha. Allahumma inna nas'aluka min safarina hadza al-birra wa taqwa wa min al-mali ma tarada walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah pada para tetamu Allah, penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita menyebut tentang Masjid Quba, cuba kita throwback balik bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Jadi para tetamu Allah, boleh tak kita membayangkan, saya cubalah haji dan hajah membayangkan bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah mengambil masa hanya 12 hari 12 malam, sedangkan kita
kita pada masa kini dengan hanya menaiki bas iaitu lebih kurang dalam 5 ke 6 jam. Dan yang terkini lagi, ada train sudah di bumi Mekah Al-Mukarramah dan ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Begitulah bagaimana satu tempat itu telah terdapatnya permodernan ataupun pembaharuan yang dilakukan daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ini. Kalau kita bayangkan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 12 hari itu merupakan satu perjalanan yang begitu lama bagi saya. Kerana apa? Setiap perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah tentu terdapatnya titik-titik sejarah yang berlaku sepanjang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di bumi Madinah Al-Munawwarah ini, yang mana ketika itulah penduduk bumi Madinah Al-Munawwarah ini menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dengan begitu seronok sekali ya. Dengan begitu seronok sekali. Kenapa? Kerana di bumi Madinah inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipilih oleh Allah SWT untuk menempatkan diri beliau untuk menetap di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan perkara yang pertama sekali dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah adalah apa ya tuan-tuan dan puan-puan? Haji nak hadaskan adalah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membina masjid. Iaitu masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah Al-Munawwarah ini adalah Masjid Quba. Jadi para tetamu Allah penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Masjid Quba ini dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Taubah ayat 108, "Bada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim." Bismillahirrahmanirrahim. Masjidu sisa ala taqwa hingga akhir ayat. Okay, jadi ayat ini menunjukkan bahawasanya asas satu masjid adalah berdasarkan pada ketakwaan itu. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid. Kerana di masjid itulah ditempatkan, dihimpunkan segala penduduk di bumi Madinah ketika itu adalah untuk mendengar ataupun mengambil taujiah ataupun taklimat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain pada itu juga masjid ini dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Bersama Rasulullah SAW saja yang membina, tapi bersama para sahabat yang berada di bumi Madinah ketika itulah orang kata apa, satu kumpulan yang membentuk satu yang begitu ukhuwah sekali membina Masjid Quba. Dan Masjid Quba ini berasal daripada perkataan Quba itu berasal daripada telaga yang berada di tapak Masjid Quba itu pada hari ini. Jadi saya pasti Haji Nahdas semua tentu tak tahu kan kenapa dia dinamakan Masjid Quba. Itu tadi seperti saya cakap tadi, berasal daripada telaga yang berada di tapak Masjid Quba itu sendiri. Jadi para tetamu Allah penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuba kita ketahui setiap kali apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak membina satu tempat itu, sudah tentu punca utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punca air. Kerana air adalah penting untuk kita mengambil uduk dan juga kita berminum, untuk kita buat makanan di tempat tersebut. Jadi pada tetamu Allah penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika mana Masjid Quba ini dibina, dan Masjid Quba ini dibina adalah 3 hari lebih awal daripada Masjid Nabawi. Dan ayat Al-Quran tadi, ada sebahagian jumhur ulama mengatakan ayat Al-Quran tadi dikhususkan sahaja kepada Masjid Quba, tapi jumhur ulama mengatakan ayat Al-Quran tadi dikhususkan kepada Masjid Quba dan juga Masjid Nabawi, iaitu sebagai khusus ala taqwa, tempat asas ketakwaan itu umat Islam ketika itu. Jadi para tetamu Allah penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Quba itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membina satu rukun tetangga, yang itu rukun tetangga supaya dibentuk satu masyarakat yang harmoni sekali di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan juga terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fil baiti wa utiya fil masjid Quba'i salatan fi salat al-udhulul umrata." Man tatahhara fil baiti, siapa yang bersuci di rumahnya. Kalau kita beruduklah, siapa yang beruduk di rumahnya, wa utiya fil masjid Quba'i, kemudian dia pergi ke Masjid Quba, dia menunaikan solat. Tentu solat itu pahalanya dibagi-bagi satu pada umrah. Itulah fadilat Masjid Quba kepada para tetamu Allah penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kini Masjid Quba didatangi oleh himpunan sejuta umat Islam ketika mana kita menziarahi bumi Madinah Al-Munawwarah. Sudah tentu kemanisan Masjid Quba itu dibina adalah asas takwa itu tersendiri. Dan Masjid Nabawi dibina 3 hari selepas Masjid Quba. Dari para tetamu Allah penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Quba itu juga sebagai para sahabat kita mana kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan para sahabat menziarahi juga Masjid Quba.
Kenapa? Sudah itu menjadi tempat asas yang utama sehingga kini kita mana Rasulullah SAW telah wafat, Masjid Quba sentiasa dikunjungi, dikunjungi oleh para sahabat dan juga para tetamu Allah yang lain. Mudah-mudahan fadilat yang mana saya bacakan hadis tadi itu menjadi satu kelebihan kepada siapa yang menziarahi Masjid Quba itu sehingga kini. Jadi para tetamu Allah, penziarah Rasulullah SAW. Terima kasih Ustaz. Masa sudah time. Okay, Ustazah. Soalan saya pernah dengar pasal Masjid Dirar, Ustaz. Masjid Dirar dan juga Quba tu apa kaitan? Kalau Ustaz tak pernah dengar, cakap je. Pernah cuma tak tahu sejarahnya. Alright, so saya terus bagi pandangan. Saya suka Ustaz mulakan dengan menjaga kesihatan. Sebab rasa macam sentuh kan, jadi macam kena dengan jemaah. Benda yang kedua, saya suka gaya Ustaz yang mula-mula tu tadi, sebab Ustaz buat dua hal kan. Jadi macam kita macam terpanggil aja kan. Dan Ustaz tekankan dalam bab spirit kekeluargaan, sebab kita sekarang ni dekat tanah suci tak ada siapa. Jadi kalau boleh lebih lagi merasakan. Kemudian sangat bagus penerangan Ustaz tentang fadilat Masjid Quba, asal usul nama dia dan sebagainya lah. Okey, kemudian benda yang Ustaz mungkin perlu perbetulkan sedikit adalah bila kita anggap dia orang ayah dan mak tu kan, ayah dan bunda tu, terus panggil ayah dan bunda. Jadi dia orang tak perlu rasa macam nak menganggap anak tak ada, dia akan rasa sendiri yang bahawa dia ni adalah ayah kita ataupun mak kita lah. Dan kalau boleh, semua mutawif bab doa ni terjemahan wajib. Jadi kalau tak hafal tu, cuba hafalkan. Kalau tak hafal, ada skrip. Jadi bila kita baca tu, sebab kita orang Malaysia ni, kita banyak macam baca jampi. Jadi dia tak menghayati dia punya doa. So, saya suka Ustaz punya fakta banyak, tapi Ustaz terlepas pandang tentang penghayatan. So, kita kadang bagi dia orang banyak sangat point, tapi dia orang tak boleh nak hayati. Dan bila tak boleh hayati, dia orang nak petik tu pun dia macam jadi bertabur lah. So, cara yang paling mudah bila menerangkan tentang Masjid Quba adalah mulakan di mana dia orang berada. Sebab dia orang berada di Masjid Nabawi, boleh terangkan distance daripada Masjid Nabawi pergi ke Quba. Kemudian kenapa Rasulullah SAW ini menggalakkan kita pergi ke Masjid Quba. So, boleh tanya dia orang, Quba dengan Masjid Nabawi, mana satu dulu? Mana satu masjid yang pertama? Dan kemudian kenapa Quba ini pula diletakkan kaitkan dengan taqwa? Itu yang jadi bila sebut Masjid Ad-Dirar, dia orang boleh nampak, oh okey, perbezaan Masjid Dirar dengan Masjid Quba. Kemudian satu lagi kalimah para-para. Dia para-para tu dia para-para. So, kalau nak sebut para tu sekali je. Okey, para ulama, para sahabat. Kalau para-para tu dia macam rak lah. So, kalau guru bahasa, dia sebut para-para tu dia macam tinggal itulah kan. Kalau cikgu bahasa Melayu kan, ikut staff punya kisah lain semua tu. Okey. Cuma mutawif kita, saya rasa dia lebih kena fokus on, bukan ustaz je, semua you all kurang memuaskan dalam bab pengajaran atau ibrah. So kalau Masjid Quba ni, apakah ibrah dia? Ibrah dia adalah taqwa. So dia rasa bila dia pergi ke Masjid Quba tu, dia pengajaran yang dia bawa balik adalah mesti bertakwa. So itu dia punya ibrah tu lah.